Masjid Rashidah Saratul Bolkiah Kampung Sungai Akar genap usia 7 tahun hari ini. Sempena ulang tahun penubuhan masjid berkenaan, majlis doa kesyukuran diadakan semalam. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Hadir sama Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan, Bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku penaung takmir Masjid Rashidah Saratul Bolkiah. Masjid berkenaan telah dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 19 Julai 2013. Pembinaannya dilaksanakan di bawah projek rancangan kemajuan negara 2007 hingga 2012 dan boleh menampung kira-kira 1,000 jemaah dan sangat aktif dengan aktiviti takmir masjid sejak penubuhannya. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD telah menerima penilaian A- daripada S&P Global, iaitu Agensi Peneraju Penilaian Antarabangsa. Dengan penilaian yang telah diterima oleh BIBD sejak tahun 2015, ia telah meletakkan BIBD setaraf dengan bank-bank terkemuka yang lain di rantau Asia Pasifik. Penilaian tersebut menurut S&P Global mencerminkan kekukuhan pasaran saham BIBD dan kepelbagaian perniagaan di negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga selaku pengerusi BIBD menjelaskan penilaian tersebut menunjukkan keupayaan bank tersebut mengatasi tanda aras antarabangsa dan sebagai aspirasi BIBD untuk menjadi bank Islam yang terbaik di Asia. Sementara itu, Pengarah Urusan BIBD Mubashir Kokar juga menyatakan penilaian ini sangat penting ketika berlakunya penularan pandemik COVID-19 di mana kebanyakan institusi kewangan terjejas dengan teruk. Penilaian tersebut juga menunjukkan sokongan padu daripada para pelanggan dan stakeholders kepada BIBD. Laporan S&P Global juga menunjukkan kedudukan perdagangan bank tersebut sebagai yang terbesar di negara ini di samping memiliki modal yang kukuh. Dalam pada itu, S&P Global juga mengambil kira akan asas deposit dan kekukuhan aliran wang tunai di BIBD. Negara Brunei Darussalam terus mencatatkan tiada kes jangkitan baru COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Menurut kenyataan media Kementerian Kesihatan hari ini, tiada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh kekal 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatari seramai 457 dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatari sejak bulan Mac 2020, 3,364 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian yang dijalankan sebanyak 324 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal jalankan sejak bulan Januari 2020, 35,793 ujian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74. Berita perdana malam ini membawakan sembah ucapan khas Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam. On behalf of the government and people of the Republic of Indonesia, I would like to express our warmest facilitation and best wishes to His Majesty Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan and Yang di-Pertuan of Negara Brunei Darussalam on His Majesty's 74th Hari Keputeraan. May Allah Subhanahu wa Ta'ala bless His Majesty
with good health, long life, and visionary foresightedness. We are grateful to Allah the Almighty. The anniversary of His Majesty is celebrated at a time when Brunei Darussalam has successfully brought under control the COVID-19 pandemic. This achievement demonstrates the exemplary role played by His Majesty in providing able leadership and wise guidance to Brunei Darussalam. We are also appreciative of the support provided by the Brunei Darussalam for the treatment of 5 Indonesian cases who were confirmed positive and have now fully recovered from COVID-19. While the world experiences the ramifications of COVID-19 pandemic, I'm confident that under His Majesty's wise guidance and able leadership, Brunei Darussalam will surmount this adversity and continue its endeavor to realize the goals of the Brunei Vision 2035. As Ambassador of Indonesia, I am working enthusiastically with all stakeholders in Brunei Darussalam to further develop more potential areas of cooperation in all fields. I am therefore encouraged to witness that both countries have successfully developed the Sembada 188 hybrid rice that contributes to food security in Brunei Darussalam. On this joyous day, I would like to once again express our heartfelt congratulations to His Majesty. Selamat Hari Keputraan yang ke-74. May the people of Brunei Darussalam enjoy continued prosperity and peace under the wisdom and leaderships of His Majesty. On this auspicious occasion of His Majesty's 74th birthday, it is my great honor to extend my warmest congratulations and best wishes to His Majesty, the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam, the rest of the royal family members, and the people of Brunei. Under His Majesty's reign, Brunei has shown numerous progress and success in development and play a constructive role both in regional and international affairs. Recently, Brunei has shown another great success in controlling the spread of COVID-19 in this country. I would like to extend my sincere gratitude and congratulations to His Majesty and the government of Brunei for their prompt action, great leadership, and proper protocols, as well as the concern and care given to protect the well-being of everyone residing in this country during the tough time. This is very admirable. I think Brunei is one of the safest countries to live in the world now, so that we are very happy to live and work here. I strongly believe that under the wise leadership of the Majesty, coupled with vigorous efforts of the people, Brunei will make a continuous progress in its development and achieve its Wawasan Brunei 2035. In terms of the bilateral relation that exists between the Lao PDR and Brunei Darussalam, we are happy to note that we have made numerous progress, and I firmly believe that through joint efforts, our good friendship and cooperation will further grow under the guidance of our two countries' leaders. It is a great honor to continue to cooperate with the Brunei government, and we will continue to exert our efforts to promote the friendly relationship and good cooperation between our two countries. In this meaningful and happy occasion, may my wife and I express our heartfelt congratulations and best wishes to His Majesty Sultan Haji Hassanan Bongkiah, Her Majesty Duri Raja Isteri Pangeran Anak Haja Saleha, and the royal family members, a continuous good health, happiness, and prosperity. Happy 74th birthday, His Majesty. On the occasion of the 74th birthday of His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, the Sultan and Yang di-Pertuan of Negara Brunei Darussalam, I would like to express my warmest congratulations to His Majesty
and the people of Brunei. I would also like to extend my best wishes to His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, Her Majesty, and the members of the royal family a continued good health and everlasting happiness. Taking this opportunity, I would like to express my appreciation to the Ministry of Health of Brunei for the dedication and hard work and keeping the COVID-19 pandemic under control. This would not have been possible without the leadership and support of His Majesty. I truly hope this pandemic will end soon, so Korean tourists will come back to Brunei again to experience Brunei's beauty and friendship in the near future. Lastly, I wish to express my confidence that the friendly ties between Brunei Darussalam and the Republic of Korea, which so happily exist, will continue to be maintained and strengthened in the years to come. On behalf of the government and people of India, the High Commission of India in Brunei Darussalam, and on my own behalf, it is my great honor and privilege to offer our best wishes and congratulations to His Majesty, the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam on the occasion of His Majesty's 74th birthday. India-Brunei bilateral relations have continued to flourish and gain strength over the past years, and in particular during the last 1 year. The government of His Majesty has been interacting with the government of India at various platforms to increase cooperation in a range of subjects including agriculture, human resource management and capacity building, defense and health. As India's High Commissioner to Brunei Darussalam, it gives me great satisfaction to see this progress in our bilateral relations towards ensuring progress and prosperity for our two peoples. I will be failing in my duties if I do not acknowledge the splendid and professional role played by the government of His Majesty by taking timely measures to contain the COVID-19 pandemic. I especially note the role played by COVID-19 warriors, be that of the Ministry of Health, Ministry of Home Affairs, doctors, nurses, lab technicians, police, volunteers, as well as the common public in arresting the spread of the virus by flattening the curve. Once again, on this joyous day, I wish His Majesty continued good health and the progress, prosperity and happiness of the people of Brunei Darussalam. Daulat Kewawa Duli Tuan Patik. Penerbangan di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia diharap akan diteruskan sekerapnya setelah bebas wabak COVID-19. Tuan Yang Terutama Dr. Sujatmiko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam mengungsikan perkara tersebut semasa temu bual bersama pewarta RTB. Hari ini lebih 200 penumpang menaiki penerbangan khusus yang ke-6 ke Jakarta. Tentu kita berterima kasih kepada Royal Brunei Airlines dan juga Ken Travel, dan juga terima kasih dan penghargaan kepada Kerajaan Brunei yang telah membantu memfasilitasi kepulangan orang Indonesia ini, dan juga kami ingin sampaikan tahniah kepada Kerajaan Brunei yang telah berhasil selama 72 hari ya, no more positive case di sini. Saya kira ini bagus sekali. Dan saya tentu akan bekerjasama membantu dengan cara memberikan nasihat kepada semua orang Indonesia yang ada di Brunei Darussalam untuk terus mengikuti protokol kesehatan, aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Brunei. Sehingga ke depan Brunei ini betul-betul bebas dari COVID-19. Dan dengan demikian maka harapan saya sebagai Duta Besar tentunya adalah bagaimana kalau sudah bebas kita memulai kembali penerbangan reguler Indonesia dan Brunei, terutama untuk meningkatkan kerjasama ekonomi kita.
Penerbangan ini adalah hasil pendekatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara ini dengan penerbangan di Raja Brunei. Sebelum berlepas, para penumpang disediakan sarung tangan dan sungkup muka. Penerbangan ini mencerminkan pemedulian terhadap masalah yang dihadapi para pekerja migran Indonesia yang menetap di negara ini yang ingin pulang ke tanah air. Auda kepesatan pembangunan negara terbukti apabila rakyat dan penduduk di negara ini menikmati taraf kehidupan yang tinggi dan kualiti kehidupan yang sebanding dengan negara-negara maju di dunia. Laporannya seketika nanti. Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang menghubungkan daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong dihasrat berpotensi serta memberi impak positif dalam meningkatkan perekonomian, pelancongan, pelaburan, sosial dan budaya di negara ini khasnya di daerah Temburong. Seterusnya spin-off dapat dinikmati oleh penduduk di seluruh negara. Menerusi temu bual bersama Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong semasa rancangan rampai pagi hari ini, juga menjelaskan pembinaan jambatan tersebut adalah perubahan yang sangat ketara yang amat dinanti-nantikan oleh penduduk di daerah Temburong. Dengan adanya jambatan, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dihasrat dapat membantu menjana perekonomian di daerah Temburong serta memudahkan laluan para penduduk negara ini dan membuka peluang yang lebih meluas lagi bagi urusan perniagaan di sekitar daerah berkenaan. Alhamdulillah, pelaksanaan projek ini telah menunjukkan betapa Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa mengambil berat, prihatin dan memeduli keperluan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Selain itu, antara kemudahan yang dapat dirasai adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan perekonomian, projek-projek pembangunan, aktiviti sektor pelancongan pun akan meningkat. Dan Alhamdulillah, daerah Temburong kali ini amat beruntung yang mana aktiviti-aktiviti ini akan sekaligus menyediakan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan di daerah ini. Tinggal saja Belia Ketanian ini sendiri untuk bersedia dan berusaha merebut peluang yang disediakan ini. Menyentuh mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah Temburong ini juga, Alhamdulillah dapat disaksikan semakin ramai para peniaga di kalangan penduduk daerah Temburong mengambil peluang untuk menjalankan perniagaan bagi menjana pendapatan atau sekadar hobi untuk mengisi masa terluang di samping memperolehi pendapatan sampingan. Ini dapat disaksikan bila mana semakin ramai pemohon-pemohon yang berkeinginan untuk mendapatkan bangku gerai jual-jualan. Mengambil kira bangku di Taman Wanika pun sudah penuh masa ini. Pihak Jabatan Daerah Temburong telah pun mengambil inisiatif untuk membuka tamu sementara yang terletak di Bukit Perayaan berdepanan Taman Mini Bangar dan Padang Dewan Kemasyarakatan. Proses pembangunan negara Brunei Darussalam dapat dilihat apabila rakyat dan penduduk di negara ini menikmati taraf hidup yang tinggi dan kualiti kehidupan yang sebanding dengan negara-negara maju di dunia. Kerajaan bukan sahaja menumpukan pembinaan jalan raya, jambatan penghubung tetapi juga dalam penyediaan tempat-tempat tarikan pelancong, kawasan riadah yang kondusif bagi keselesaan rakyat, penduduk dan para pengunjung. Pewarta RTB, Asmahiyati Matusin seterusnya melaporkan. Taman Mahkota Jubli Emas juga menjadi salah satu mercu tanda yang merubah wajah ibu kota. Pembinaan Taman Mahkota Jubli Emas merupakan kesinambungan perancangan Bandar Seri Begawan bagi meningkatkan identiti Bandar Seri Begawan sebagai bandar dalam taman, ikonik serta menerapkan konsep Melayu Islam Beraja. Landscape Bandar Seri Begawan turut berubah dengan terbinanya Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah. Jambatan ini memberi impak besar dalam menaik taraf kehidupan rakyat, terutama penduduk yang tinggal di kawasan Kampung Sungai Kebun dan sekitarnya. Berkat kepimpinan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia yang sangat-sangat berjiwa rakyat serta membeduli kebajikan rakyat,
Banyak kemudahan-kemudahan awam yang disediakan seperti pembinaan jambatan-jambatan penghubung yang memberi faedah besar pada kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Dengan pembinaan jambatan yang menghubungkan dari Sungai Kebun dan jalan residensi kawasan Bandar Seri Begawan, selain memudahkan penduduk kampung di seberang sungai pun dapat memanfaatkan ataupun meningkatkan taraf hidup selain mencapai kemajuan yang mampan. Satu lagi ikon pembangunan yang begitu ketara ialah Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang menghubungkan daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburung. Pembukaan jambatan tersebut yang bermula semasa situasi penularan wabak COVID-19 memudahkan rakyat dan penduduk di negara ini untuk berulang-alik antara kedua-dua buah daerah. Dengan banyaknya kemajuan sekarang ini telah memperlihatkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia amat sayang dan kasih kepada rakyatnya. Nampaknya kita ni melihatlah kebijaksanaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan bagi memenuhi kesejahteraan penduduk atau rakyat Temburung khasnya dan penduduk negara Brunei Darussalam amnya. Apabila jambatan ini dibina, orang yang belum pernah ke sana menjadi pernah. Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang menerima julukan sebagai yang terpanjang di Asia Tenggara ini menjadi lambang kemodenan terunggul di bumi Brunei Darussalam. Pembinaan jambatan tersebut yang merentasi perairan Sungai Brunei ke daerah Permata Hijau ini memendekkan masa perjalanan kepada hanya kira-kira 35 minit. Dengan adanya prasarana yang kondusif untuk keselesaan dan kemudahan rakyat dan penduduk di negara ini, ia sekaligus akan dapat menarik pelaburan asing ke negara ini. Ini akan menjana pertumbuhan ekonomi agar negara Brunei Darussalam akan terus makmur dan maju. Laporan Asmayatim Haji Mutusin untuk Berita RTB. Kewibawaan dan kebijaksanaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam disanjung oleh rakyat dan penduduk negara ini. Kami dari Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam ingin menyembahkan selamat Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun. Pihak pengurusan data stream digital Sendirian Berhad ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 tahun. Daulat Kebawah Duli Tuan Patih. Kami dari Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah yang ke-74 tahun. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-74 tahun ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Kepimpinan, Kewibawaan dan kebijaksanaan yang telah menjamin suasana dan keadaan negara yang makmur, selamat, aman, damai serta tenteram. Daulat Kebawah Duli Tuan Patih. Habis hamba-hamba Kebawah Duli Tuan Patih daripada Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam ingin menyembahkan selamat Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun. Daulat Kebawah Duli Tuan Patih. Daulat Kebawah Duli Tuan Patih. Daulat Kebawah Duli Tuan Patih.
Program Syabab Al-Azhar prihatin anjuran Lajnah Belia Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam pagi tadi menyampaikan sumbangan kepada seorang penerima yang tinggal di Kampung Pengkalan Sibabau, Mentiri. Sumbangan disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, pengerusi Lajnah Belia Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar, dan diselanjutkan dengan penyampaian sijil kepada ahli-ahli Lajnah Belia. Program merupakan susulan kepada program sebelumnya dan lebih memfokuskan kepada pemedulian kesejahteraan tempat kediaman penerima dan akan ditransformasikan sehingga ianya selesa untuk didiami mengikut fasa-fasa tertentu. Antara tugas-tugas yang dibuat iaitu membersihkan kawasan dalam dan luar kediaman. Program bertujuan untuk membantu mereka yang memerlukan, malah untuk di samping menghimpunkan alumni-alumni Al-Azhar, khususnya daripada golongan belia, untuk sama-sama berbakti kepada masyarakat sekaligus meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Para belia daripada projek Bina Ukhuwah pagi tadi mengadakan kerja-kerja membaik pulih rumah seorang warga emas melalui projek Nini Sinjun di Kampung Kuala Ungar, daerah Tentung. Projek membaik pulih rumah milik Dayang Sinjun, anak Impin 85 tahun dikendalikan melalui Unit Home Betterment Program dengan kerjasama beberapa penyumbang dan rakan kongsi projek berkenaan. Menurut Dayangku Nur Umiatul Afikah binti Pengiran Zainal Abidin, ketua projek, ianya antara lain bertujuan untuk berganding bahu membantu meringankan beban keluarga yang kurang bernasib baik di negara ini dalam menyediakan tempat tinggal yang lebih selesa dan selamat untuk didiami. Selain itu, projek juga sebagai pendedahan penglibatan para belia dalam kerja-kerja kemasyarakatan. Ia telah berlangsung daripada bulan Ramadan masa tu, and then kami itulah secara berperingkat daripada clean up and relocate the Nini, and after that this one is refacing the house, and then kami melibatkan banyak itulah sukarelawan daripada anggota projek Bina Ukhuwah sendiri dan juga ada daripada orang ramai, dan alhamdulillah this project ada menerima banyak sumbangan sponsor. Harapan saya adalah supaya Nini Sinjun dapat hidup dengan lebih selamat dan lebih bahagia di rumahnya di sini. Dan juga kepada sukarelawan pula, ini adalah salah satu cara untuk membuka mata mereka untuk melihat bahawa keadaan kehidupan di Brunei maupun di luar negeri itu indah semuanya sama. So ada yang memerlukan pertolongan, jadi indah samalah. Jam ada yang dari segi rumah, segi lain kah. Jadi untuk this one is dari segi kemasyarakatan. Sekumpulan pelari tempatan yang dikenali sebagai Pasukan Larian Darussalam telah berjaya mengharumkan nama negara apabila berjaya muncul naib johan dalam acara larian maya 1000 km Trans Malaysia baru-baru ini. Larian anjuran Ultra Sports Adventure Malaysia disertai lebih 130 buah pasukan dari negara-negara ASEAN. Kru RTB Mojo ada laporannya. Penyertaan Pasukan Larian Darussalam dalam acara larian maya Trans Malaysia adalah satu pengalaman berharga kerana bersaing bersama para peserta negara lain. Menurut Ketua Pasukan Larian Darussalam, latihan intensif yang diadakan sebelum acara bermula ternyata berbaloi apabila mereka berjaya muncul naib johan acara 1000 km. Sebenarnya eventnya ni mengambil masa dibagi tempoh untuk menghabiskan 1000 km tu selama 3 minggu, iaitu bermula daripada 1 Julai hingga 21 Julai. Tapi pasukan kami walau bagaimanapun dapat menyelesaikan larian ini dalam masa 5 hari saja. Sebenarnya kami plan 6 hari. Tapi tiba-tiba diorang ini semua bersemangat, kami pun dapat menghabiskan, iaitu saya mencadangkan supaya setiap daripada kami membuat 167 km setiap seorang, iaitu untuk dihabiskan dalam masa 6 hari. Tapi kami dapat menyelesaikan dalam masa 4-5 hari sahaja. Meskipun berhadapan berbagai cabaran sepanjang membuat persiapan menjelang acara tersebut, namun ia bukan penghalang kepada Pasukan Larian Darussalam untuk terus fokus dan melakukan yang terbaik. Performance diorang memang agak memberangsangkan.
Kadang-kadang diorang ni lebih semangat lagi ni. Sebelum memulakan event ni, saya selaku ketua pasukan selalu membagi nasihat, cadangan, kemudian membagi guide diorang macam mana akan membuat larian itu. Hari pertama macam mana, hari kedua macam mana, supaya diorang indah teroverdue ataupun indah terlebihlah. Para peminat sukan tanah air boleh menjadikan contoh kejayaan anak-anak tempatan ini untuk terus mengharumkan negara, terutama dalam bidang sukan. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB.